Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan buat review berkenaan dengan bab yang terdapat di tingkatan 4 dan 5 bagi subjek perniagaan. Di sini kita ada 11 bab. Untuk tingkatan 4 kita ada 4 bab. Tingkatan 5 kita ada 7 bab. Untuk tingkatan 4 kita ada bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Yang kedua, trend semasa dalam perniagaan. Yang ketiga, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Dan yang keempat ialah bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Untuk tingkatan 5 kita ada 7 bab, iaitu pengurusan sumber manusia bab 1, bab 2 pengurusan sumber fizikal dan teknologi, bab 3 ialah sumber pembiayaan perniagaan, bab 4 penyata kewangan perniagaan, bab 5 persediaan menjadi usahawan, bab 6 persediaan menjadi usahawan, bab 7 merancang pengendalian perniagaan. Di sini cikgu terangkan berkenaan dengan format bagi kertas perniagaan. Kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 1 kita ada 40 soalan objektif. Masa yang diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit. Wajarannya adalah 20%. Untuk kertas 2 kita ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ada 6 soalan, pilih 5, markah yang diperuntukkan adalah 50 markah. Bahagian B ada 3 soalan, pilih 2, markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Bahagian C ada 1 soalan, wajib jawab, markah yang diperuntukkan ialah 20 markah. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 15 minit, wajarannya adalah 60%. Untuk kertas 3, yang ni kertas projek, di mana wajarannya adalah 20%. Jadi kita tambahkan semua sekali, kita akan dapat 100% lah untuk kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kita tengok bab 1, tujuan pemilikan dan bentuk pemilikan perniagaan. Untuk bab 1 kita akan belajar berkenaan dengan aktiviti perniagaan, iaitu aktiviti berasaskan barang dan juga aktiviti berasaskan perkhidmatan. Berasaskan barang tu maksudnya penawaran barang dalam bentuk fizikal lah, sesuatu barang yang kita boleh nampak, berbentuk, bersifat nyata. Aktiviti berasaskan perkhidmatan ialah penawaran barang yang tidak nyata yang memberi keselesaan ataupun kepuasan kepada pengguna. Yang kedua kita akan tengok berkenaan dengan tujuan perniagaan, iaitu tujuan perniagaan kita tahu dia menawarkan barang dan perkhidmatan melalui organisasi bermotifkan untung OBU ataupun organisasi bukan bermotifkan untung OBBU. Dalam bab 1 juga kita akan tengok berkenaan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Kita ada milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad yang terdiri daripada 2, iaitu syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad, dan kita ada berkenaan dengan koperasi. Bentuk lain perniagaan lain ialah franchise dan juga usaha sama. Untuk skala perniagaan, kita ada 2 jenis skala perniagaan terbahagi kepada 2, iaitu domestik dan antarabangsa. Bagi domestik terbahagi kepada 3, skala tempatan, skala negeri dan juga skala kebangsaan. Untuk antarabangsa ada skala zon dan skala global. Seterusnya kita akan ada dalam bab 1 klasifikasi perniagaan. Klasifikasi dinilai dari segi saiz dan sektor perniagaan tersebut, di mana saiz kita ada 3, besar, saiz sederhana dan saiz kecil. Untuk sektor kita ada 3 sektor. Sektor prima iaitu sektor utama yang mengeluarkan bahan mentah daripada alam semula jadi, seperti aktiviti pelombongan, perikanan, pertanian dan juga pembalakan. Untuk sektor sekunder iaitu memproses bahan mentah menjadi barang separuh siap atau barang siap. Aktivitinya seperti pembuatan, perkilangan, pembinaan, kejuruteraan dan juga pembekalan tenaga. Sektor ketiga ialah aktiviti perkhidmatan terus kepada pengguna, sama ada perkhidmatan awam atau swasta ataupun secara sukarela dan juga kebajikan.
Okey, selain daripada tu kita akan tengok perkaitan antara aktiviti perniagaan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan juga skala perniagaan. Okey, untuk bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Yang ni kita akan tengok berkenaan dengan peranan kerajaan menangani isu, iaitu daripada peranan kerajaan pusat, peranan kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan, iaitu PBT. Okey, kita akan tengok juga peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi, peranan kerajaan dari aspek guna tenaga dan juga peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada trend persekitaran perniagaan. Okey, kita ada trend meningkat, trend menurun, trend mendata. Kita akan tengok pada pasaran, trend guna tenaga, pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi. Okey, dalam bab 2 kita akan belajar bagaimana kita menggunakan strategi matrix SWOT, iaitu SO kekuatan dan peluang, WO kelemahan dan peluang, ST kekuatan dan ancaman, WT adalah kelemahan dan ancaman. Okey, kesan perubahan persekitaran terhadap perniagaan kita akan tengok dari aspek pasaran, dari aspek trend dan juga dari aspek undang-undang. Okey, seterusnya untuk bab 2 ni kita akan buat tengok juga berkenaan dengan analisis faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan, di mana kita ada 2 faktor iaitu dalaman dan luaran. Untuk dalaman dia merujuk kepada kekuatan dan juga kelemahan perniagaan itu sendiri, iaitu dari segi gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan, teknologi maklumat dan juga pembangunan dan penyelidikan R&D. Okay, untuk faktor luaran dia merujuk kepada peluang dan ancaman, iaitu politik, ekonomi, sosio-budaya, teknologi, ekologi dan juga undang-undang. Okey, seterusnya adalah bab 3. Bab 3 merujuk kepada penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, dalam bab 3 ni kita akan tengok apa maksud dan tujuan bagi VMO tersebut. Okey, perbandingan VMO bagi organisasi berasaskan untung dengan organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, dari segi aktiviti, sumber, tujuan dan contoh. Okey, kita ada juga ciri objektif iaitu SMART, spesifik iaitu khusus, measurable boleh diukur, attainable boleh dicapai, realistic munasabah dan juga time frame iaitu jangka masa. Okey, kita tengok juga berkenaan dengan faktor untuk kita menghasilkan VMO. Apa yang menyebabkan kita nak hasilkan VMO? Okey, melalui titik pulang modal, pertumbuhan perniagaan, memaksimumkan keuntungan, daya saing, share pasaran, jualan dan juga penyediaan perkhidmatan. Okey, bila dah kita tengok berkenaan dengan faktor untuk hasilkan VMO, kita juga akan tengok apa kesan sekiranya gagal kita capai VMO tersebut. Okey, antaranya adalah jualan merosot, tidak mampu bayar kos perniagaan, okey, gagal dalam persaingan, tidak mampu kembangkan perniagaan dan juga imej perniagaan boleh terjejas. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada faktor yang mempengaruhi perubahan VMO, iaitu dari segi faktor dalaman dan juga faktor luaran. Seperti mana yang cikgu bagi tahu dalam bab 2 tadi, faktor dalaman merujuk kepada kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri, iaitu sumber manusia dan juga kewangan. Okey, faktor luaran kita akan tengok berkaitan dengan peluang dan ancaman yang terdiri daripada ekonomi, sosio-budaya, teknologi dan juga undang-undang. Okey, lepas tu kita akan tengok pencapaian VMO yang dipilih oleh organisasi tertentu. Dari segi visi, iaitu kita akan tengok daya saing, pertumbuhan perniagaan, penyediaan perkhidmatan, pemaksimuman keuntungan. Okey, dari segi misi pun sama, kita akan tengok dari segi daya saing, maksimumkan keuntungan dan juga pasaran. Okey, dari segi objektif kita akan tengok berkaitan dengan jualan, pertumbuhan perniagaan, memaksimumkan keuntungan dan juga titik pulang modal. Okey, untuk bab 4, bahagian fungsi yang utama dalam perniagaan. Okey, yang ni kita akan tengok apa tujuan bahagian fungsi yang utama secara umum. Dan kita akan tengok tujuan bagi setiap bahagian fungsian utama yang terdapat dalam organisasi, di mana kita ada 11 bahagian fungsian iaitu pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat dan komunikasi,
penyelidikan dan pembangunan, pembelian, pengeluaran, pemasaran, pengagihan, jualan dan juga khidmat jualan. Okey, bagi setiap bahagian fungsian ni kita akan tengok apa dia punya tujuan dan juga peranan setiap bahagian fungsian. Okey, selain daripada tu kita ada tajuk pembangunan produk dan juga pasaran baru. Kita akan tengok kepada langkah pembangunan produk dan juga pasaran baru. Okey, penggunaan teknologi maklumat, kita akan tengok dari segi maksud, apa tujuannya dan apa jenis aplikasi teknologi maklumat yang ditawarkan. Okey, seterusnya hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian lain. Yang penting adalah kita kena tahu apa tujuan dan kepentingan interaksi bersama dengan organisasi luar. Kita mesti tahu berkenaan dengan aliran maklumat dan juga aliran barang dan perkhidmatan. Selain daripada tu, kita akan tengok interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan berlainan, iaitu perniagaan besar dan juga perniagaan kecil. Okey, seterusnya kita masuk pada tingkatan 5, bab 1 iaitu pengurusan sumber manusia. Okey, dalam pengurusan sumber manusia kita kena tahu apa definisi pengurusan sumber manusia dan juga apa kepentingan PSM, pengurusan sumber manusia. Okey, peranan bahagian pengurusan sumber manusia dalam perniagaan. Okey, yang pertama adalah keperluan merekrut. Merekrut ni macam kita melatih, okey. Kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas senarai tugas. Okey, yang kedua membangunkan pasukan capai pasaran. Yang ketiga prestasi pasukan. Okey, peranan yang keempat adalah latihan peningkatan kemahiran. Peranan yang kelima membentuk persekitaran kerja positif dan harmoni. Okey, peranan yang keenam pemantapan budaya profesional. Peranan yang ketujuh menggalakkan kreativiti dan inovasi. Peranan yang ke-8 pemberian insentif yang munasabah. Insentif ni macam dalam bentuk ganjaran lah. Okey, yang ke-9 adalah pemberhentian pekerja. Okey, kita akan tengok juga aspek pengelolaan sumber manusia dari segi penempatan pekerja dan fasiliti, standard prosedur operasi tugas SOP, sistem penggajian, penghargaan dan hukuman, penyelesaian masalah dan juga struktur organisasi. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada kemahiran kebolehkerjaan. Apa yang perlu ada dalam suatu kemahiran kebolehkerjaan ialah yang pertama, kelayakan yang sesuai, berpengalaman, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan, berpengalaman dalam industri tertentu dan juga keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan. Okey, seterusnya dalam tajuk bab 1 ni kita akan tengok berkenaan dengan struktur organisasi. Ada 5 jenis struktur organisasi. Struktur organisasi berasaskan produk, struktur organisasi berdasarkan fungsi, struktur organisasi berdasarkan geografi, struktur organisasi berdasarkan pelanggan dan struktur organisasi berdasarkan metrik. Okey, yang terakhir kita akan tengok kepada sistem penggajian di mana terdapat 2 jenis sistem penggajian. Yang pertama iaitu gaji yang terdiri daripada gaji asas, allowance dan juga upah. Yang kedua adalah faedah. Selain daripada itu, dalam tajuk sistem penggajian, kita akan tengok berkenaan dengan faktor penentu sistem penggajian. Okey, seterusnya bab 2 iaitu pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Dalam pengurusan sumber fizikal dan teknologi, kita akan tengok 2 jenis sumber iaitu sumber fizikal, okey, iaitu terdiri daripada bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin, peralatan TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, stok, bahan mentah dan juga produk siap. Okey, sumber teknologi terdiri daripada harta intelek, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. Okey, selain daripada 2 jenis sumber yang kita akan tengok, kita akan tengok apa tujuan dan prosedur untuk menguruskan sumber fizikal dan juga sumber teknologi. Selain daripada itu, kita akan membandingkan kesan pengurusan sumber tersebut dan juga kita akan tengok kepada aplikasi penggunaan pengurusan sumber dalam perniagaan. Okey, masuk bab 3, kita akan tengok berkenaan sumber pembiayaan perniagaan. Okey, jenis modal terdiri daripada wang tunai, bangunan dan kilang dan inventory dan juga jentera. Okey, kita akan tengok kepada jenis sumber pembiayaan yang terdiri daripada pembiayaan dalaman dan pembiayaan luaran.
Okey, pembiayaan dalaman iaitu simpanan peribadi ataupun modal dari keuntungan. Okey, iaitu kita panggil juga sebagai rizab. Okey, simpanan peribadi ni termasuklah simpanan sendiri, okey, pinjaman daripada saudara mara, keluarga dan juga rakan-rakan. Okey, sumber pembiayaan luaran kita akan terbahagi kepada dua iaitu melalui bank dan institusi kewangan. Yang kedua ialah agensi kerajaan. Okey, jenis-jenis yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan ialah modal permulaan, sewa beli, pajakan, share, overdraft, gadaian ataupun arwah nur dan pemfakturan. Okey, bagi agensi kerajaan yang ditawarkan ialah bantuan modal, jaminan kredit, geran penyelidikan dan pembangunan. Okey, yang seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan sumber pembiayaan dalaman dan luaran. Okey, prosedur mendapatkan sumber pembiayaan dan kita akan tengok justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk kita mulakan sesebuah perniagaan. Okey, bab 4 kita akan tengok berkenaan penyata kewangan perniagaan. Okey, dalam penyata kewangan perniagaan kita akan tengok definisi penyata kewangan yang terdiri daripada penyata pendapatan, kunci kira-kira dan juga penyata aliran tunai. Okey, kita akan tengok butiran dalam setiap penyata kewangan. Contohnya penyata pendapatan, butiran yang terdapatnya adalah jualan bersih, kos jualan, belian bersih, kos belian, belanja, untung kasar dan juga untung bersih. Okey, yang kedua ialah kunci kira-kira yang terdiri daripada aset bukan semasa, aset semasa, equity pemilik, liability semasa, liability bukan semasa dan juga ambilan. Dan yang ketiga ialah penyata aliran tunai. Kita akan tengok kepada baki BB, penerimaan, pembayaran, lebihan dan kurangan, okey, baki HB. Okey, dalam bab 4 kita akan tengok pihak berkepentingan kepada penyata kewangan. Okey, yang pertama pemegang saham dan juga pemilik. Yang kedua pihak pelabur, 3 pihak pengurusan, 4 pembiaya atau institusi kewangan. Yang kelima adalah pembekal ataupun kita panggil juga sebagai vendor. Okey, seterusnya dalam bab 4 kita akan tengok kepentingan penyata kewangan. Okey, kita akan buat analisis kewangan guna penyata pendapatan dan juga kunci kira-kira. Kita akan buat analisis kewangan menggunakan titik pulang modal. Okey, last kali kita akan belajar berkenaan bagaimana kita nak mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas yang terdiri daripada 3. Okey, nisbah untung, nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. Okey, nisbah untung ada 4, peratus margin untung kasar, peratus margin untung bersih, peratus untung tokokan dan juga peratus pulangan atas modal. Okey, nisbah kecairan ada nisbah semasa, nisbah kecekapan ada pusing ganti stok dan pusing ganti aset. So ada formula bagi ketiga-tiga jenis nisbah tersebut. Okey, bab 5 persediaan menjadi usahawan. Okey, kita akan tengok berkenaan dengan ciri-ciri usahawan, kekuatan apabila menjadi seorang usahawan, okey, kelebihan menjadi usahawan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kita akan tengok apa faktor untuk memulakan perniagaan yang terdiri dari segi modal, kemahiran, lokasi, pemasaran, bantuan profesional, latihan dan stok. Okey, untuk kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya, kita akan tengok matlamat peribadi. Okey, untuk objektif perniagaan dan juga keberuntungan perniagaan. Okey, bab 6. Persediaan memulakan perniagaan. Okey, dalam tajuk ni ada 3 aspek yang kita tengok. Okey, yang pertama, akta berkaitan dengan sesebuah entiti perniagaan, dokumen perniagaan dan juga pemasaran dan jualan. Okey, di bawah akta kita akan tengok 3 jenis akta. Akta pendaftaran perniagaan 1956, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, Akta Syarikat 1965 ataupun 2016. Okey, dokumen perniagaan kita akan tengok dokumen yang terlibat di bawah setiap rekod iaitu rekod transaksi bank, rekod pembelian, rekod jualan, rekod kos operasi dan juga rekod ambilan dan modal. Okey, pemasaran dan jualan kita akan tengok kepada 4P iaitu produk, harga, price, promosi, promotion iaitu agihan dan juga tempat adalah untuk place. So 4P.
Okey, last sekali adalah bab 7, merancang pengendalian perniagaan. Dalam merancang pengendalian perniagaan, okey, pelajar akan tengok kepada definisi rancangan perniagaan RP itu sendiri, apa kepentingan RP, apa format RP yang terdiri daripada rancangan eksekutif, pengenalan atau tujuan rancangan perniagaan. Yang ketiga, latar belakang perniagaan, latar belakang pemilik ataupun rakan kongsi sekiranya perniagaan itu dijalankan secara perkongsian. Okey, kedudukan tapak projek, objektif projek. 4 rancangan iaitu rancangan pentadbiran, rancangan operasi, rancangan pemasaran, rancangan kewangan. Okey, yang seterusnya adalah penutup dan juga lampiran. Okey, siapa pihak berkepentingan kepada rancangan perniagaan adalah usahawan, pekerja, pelanggan, pembekal dan juga para pelabur ataupun pembiaya. Okey, seterusnya adalah penyediaan rancangan perniagaan yang kita buat dalam kertas 3. Okey, so setakat ni untuk review bab 3, 4 dan 5 bagi mata pelajaran perniagaan. Okey. Cikgu doakan semoga segala perkongsian cikgu hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu doakan agar anak-anak didik cikgu akan berjaya mendapat markah yang cemerlang dalam SPM, khasnya perniagaan. Tiada apa yang lebih menggembirakan seorang guru selain kejayaan yang dicapai oleh anak-anak didiknya. Okey, semoga segala ilmu yang cikgu kongsikan selama ini memberi manfaat kepada kamu semua. Mohon maaf juga dari cikgu kerana selalu marah sekiranya kamu tersinggung. Okey, tiada niat untuk menyakitkan hati kamu semua. Niat cikgu cuma inginkan kamu berjaya. All the best for 5P student untuk tahun 2020. Okey, cikgu sayang kamu semua. Sekian dari Cikgu Wahidah. Okey, Assalamualaikum.